Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Macam biasa, Abeli sentiasa mendoakan korang semua agar berada dalam keadaan yang baik dan sihat, hendaknya di samping keluarga dan insan yang tersayang. Amin. Kali ini guys, Abeli nak berkongsi cerita mistik tapi mitos. Kalau korang pernah dengar kisah ataupun hikayat Puteri Santubong, Puteri Gunung Ledang, Puteri Sadong, kali ni Abeli nak share dengan korang. Disebabkan Abeli ni orang Pahang, so Abeli agak terpanggil lah untuk berkongsi dengan korang semua kisah ataupun hikayat seorang puteri yang terkenal satu ketika dahulu dan legenda serta mitosnya masih diingat sampai sekarang. Dan dia ni juga merupakan orang kata trademark lah, legenda di negeri Pahang. Cerita apa yang Abeli nak share dengan korang ni, iaitu hikayat Puteri Walinong Sari. Puteri Walinong Sari atau dikenali juga sebagai Wanang Sari merupakan seorang puteri daripada negeri Pahang satu ketika dahulu. Masa ni Pahang diperintah ataupun ditadbir oleh kerajaan Melaka, Empire Melaka. Walinong Sari ni seorang puteri yang diangkat bagi negeri Pahang ataupun nama lain Pahang pada masa itulah dikenali juga sebagai negeri Indrapura. Sebab itulah kalau orang Pahang lah ataupun orang Kuantan sendiri korang pernah banyak nampak kan perumahan-perumahan nama Indrapura lah, Taman Indrapura, Tasik Indrapura lah kan, Masjid Indrapura. So Indrapura ni dulu adalah nama bagi negeri Pahang satu ketika dahulu. Walinong Sari ni merupakan anak kepada bendahara Paduka Raja. Dia anak raja lah. Paduka Raja ni pada masa dulu ni, disebabkan macam Abeli cakap tadi lah, dia diperintahkan oleh kerajaan Melaka, yang bapa kepada ataupun ayah bendahara Paduka Raja, ayah kepada Walinong Sari ni, dia bendahara dari kerajaan negeri Melaka tau. Kerajaan negeri Melaka masa tu, Sultan Melaka diarahkan bendahara ni untuk pergi ke Pahang dan mentadbir negeri Pahang. So disebabkan itulah Walinong Sari ataupun Puteri Walinong Sari ni dia dibesarkan di negeri Pahang. Nak dijadikan cerita Puteri Walinong Sari ni dia bukan macam puteri-puteri lain lah. Dia orang kata tak feminin sangat. Dia tak ada macam kontrol-kontrol ayu gitu, tak. Dia seorang puteri yang lincah bersilat. Dia terror martial art. Lepas tu dia suka menyabung ayam, suka benda-benda yang lasak. Walaupun dia seorang puteri yang dikatakan begitu cantik dan jelitawan, tapi dia tak begitu feminin. Sehingga kan kehebatan Puteri Walinong Sari ni merupakan satu kemegahan pada kerajaan Indrapura satu ketika dahulu. Dia ni kalau bersilat tak pernah ditewaskan oleh sesiapa pun. Malahan pesilat-pesilat lelaki pun tewas di tangan Puteri Walinong Sari ni. Senang cerita, masa zaman dia tu ilmu dia tinggi lah. Kalau bukan calon-calon orang nak sugi dia, nak lawan dia, minta maaf, fikir masak-masak. Sehinggalah pada satu hari tu Paduka Raja ataupun ayah kepada Walinong Sari ni, dia umumkan, dia kemukakan satu syarat. Dia umumkan pada orang kampung lah, orang di kerajaan Indrapura masa tu, wahai orang-orang Indrapura, bukan Taman Indrapura Indrapura Pahang satu ketika dulu, barang siapa yang ingin mengahwini anak anda beta, maka syaratnya mereka ataupun beliau mestilah menewaskan anak anda beta Puteri Walinong Sari di gelanggang silat.
Kalau dapat tewaskan Puteri Walindung Sari, maka Beta akan kahwinkan dengan anak anda Puteri Beta tersebut. So, bila Paduka Raja dah umumkan macam tu, alright, maka ramailah pendekar-pendekar yang hebat-hebat dari seluruh pelusuk negeri Indapura ni datang nak try test kan, nak cuba nasib, kok lah dapat menang kan, boleh lah kahwin dengan anak raja kan. So masa berlakunya pertarungan tu kan, pertandingan tu memang ramai yang hebat-hebat datang lah, okey. Tapi sayangnya, malangnya, okey, Puteri Walindung Sari tetap tak dapat ditewaskan oleh mana-mana pendekar pun yang datang bertanding masa tu. Punyalah hebat Puteri Walindung Sari ni kan. Okey. Sehingga kan perkabaran ataupun berita ataupun kisah yang Puteri Walindung Sari ni tak dapat dikalahkan di gelanggang persilatan ni sampai ke telinga Sultan Melaka pada masa itu. Jadi Sultan Melaka pun rasa macam, wah, hebat ni anak anda Paduka Raja Indrapura Walindung Sari ni, seorang pun tak dapat tewaskan dia lagi. Kali ni biar Beta pula try test, dia kata. Jadi masa tu Sultan Melaka ni, dia ada plan nak jodohkan ataupun nak pinang Puteri Walindung Sari ni, nak dijodohkan dengan seorang anak pembesar dia Raja Melaka masa tu. So Sultan Melaka ni dia buat plan, dia nak hantar seorang anak pembesar raja ni, nama dia Raja Mambang Segara. Dia nak hantar Raja Mambang Segara ni untuk pergi try test beradu persilatan dengan Puteri Walindung Sari ni. So orang dulu ni ilmu dia hebat tau. Lepas tu yalah, legenda mitos wallahualam lah sehebat mana kan, tapi dia orang punya ilmu ni sampai tahap dia orang ni boleh berubah wajah kan, boleh menyamar jadi tu, menyamar jadi ni. Mungkin juga dia ada berkaitan lah juga dengan alam jin ke ataupun ilmu-ilmu alam ghaib kan. So Raja Mambang Segara ni lah yang akan try test Puteri Walindung Sari. Jadi satu hari ni, okey, inang tua, inang ni macam dayang lah, dayang dalam istana ni. Inang tua di istana Indrapura ni lah, dia nak ke pasar bersama dayang-dayang lain-lain ni untuk membeli cindai. Cindai ni kain lah, selendang macam tu. So bila terdengar si inang tua dengan dayang-dayang ni nak ke pasar, jadi Puteri Walindung Sari ni dia nak ikut. Dia rasa dia nak pergi join lah, nak pergi follow. Macam kita sekarang ni kan, sekali boring-boring duduk rumah, nak berjalan kan, pergi downtown ke, lepak semalam ke kan, tengok orang kan, tengok barang-barang, window shopping. So Walindung Sari ni jumpa dengan Paduka Raja, ayahanda dia. Dia bagi tahu dia nak ikut inang tua ni pergi ke pasar, nak cari cindai jugalah kan. So ayahanda Paduka Raja ni pun benarkanlah Walindung Sari ni mengikut inang tadi. Dalam perjalanan dia nak ke pasar tu, dia orang ni berhenti berehat di sebuah tasik. Tasik ni cantik lah pemandangan. Mungkin tasik ni sekarang ni dah jadi tasik ceni ke ataupun tasik bera. Nanti Abli akan cuba cari kisah pasal tasik yang Walindung Sari ni berehat kan. Okay, dia orang berehat sekejap sebab dulu perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat ni jauh. Dia orang tak ada motor, tak ada kereta macam kita kan. Dia orang naik kuda macam tu lah kot, kereta kuda kan. So dia orang nampak tempat yang cantik sikit, dia orang stop dulu, berhenti kan, sebelum sampai ke pasar tu. Dia orang berehat sekejap. So bila dah habis berehat dekat tasik yang cantik tu, Puteri Walindung Sari dengan inang dan dayang-dayang ni sambung perjalanan ke pasar tersebut. Okey, sampai di pasar tu, tengah dia syok-syok cari barang, pilih-pilih, tengok-tengok, ada sale sana, ada sale sini kan. Dalam tak sedar, rupa-rupanya Puteri Walindung Sari ni telah diperhatikan dari jauh oleh siapa? Oleh tadi mamat yang bernama Raja Mambang Segara tadi. Dia usah je dari jauh Puteri Walindung Sari ni. Tapi satu perkara pasal Puteri Walindung Sari ni, dikatakan dia ni tak pernah nampak penuh muka dia. Dia mesti tutup separuh, tapi tak pasti sama ada dia tutup macam pakai mask tu ke, ataupun dia tutup tapi takkan tutup mata pula. Kalau tutup mata macam nak jalan kan, ataupun dia tutup sebelah muka ke,
kan. Tapi memang tak nampak penuh muka dia. Dia tutup muka dia separuh. So Raja Mambang Segara ni duk usah lah dia jauh di sepanjang sepanjang Puteri Walunsari tu dengan inang-inang dia di pasar tersebut lah. So bila dia dah usia baik punya, dia dah mula tertarik dengan Puteri Walunsari ni. Dan apa yang berlaku guys, okay, yang ni memang beli respect orang dulu memang hebat. Raja Mambang Segara ni, dia tiba-tiba dia transform, dia bertukar image, dia tukar diri dia sekelip mata menjadi seorang pengemis di pasar tersebut. Bila Raja Mambang Segara ni berubah wajah, dia menyamar, bertukar menjadi pengemis, dia pergi menghampiri Walunsari ni. Taktik dia kan, dia tak tunjukkan diri dia yang sebenar tau. Taktik dia nak test Walunsari ni baik tak, baik hati tak, layan tak kalau ada pengemis yang nak minta tolong ke apa kan. Jadi sebaliknya yang berlaku, memang Puteri Walunsari ni orang yang baik sebenarnya. Jadi bila dia nampak pengemis tu datang dekat dia, dia tak halau pun, dia tak suruh pun inang ke dayang dia halau, tak ada. Okey, malahan masa tu dia ambil dan dia terima apa yang diberi oleh Raja Mambang Segara yang masa tu jadi pengemis. Sepatutnya dia bagi pengemis sedekah, tapi sebalik berlaku, pengemis tu yang bagi barang pada Puteri Walunsari. Apa benda barang tu? Raja Mambang Segara ni masa tu dia bagi satu dulang emas yang cantik kepada Puteri Walunsari. So start dari situ dia orang crush. Bila dia orang crush, banyak kalilah dia orang berjumpa pula lepas tu. Raja Mambang Segara tetap dalam image dia sebagai seorang pengemis tu, dia bagi macam-macam dah dekat Walunsari. Dia bagi mula-mula dia bagi dulang, okey. Lepas tu dia bagi hadiah macam bunga yang cantik-cantik, payung, barang-barang kristal yang dulu yang barang dari istana kan. Cuma Puteri Walunsari ni dia tak shock something lah. Cuma dia dah biasa orang dah in love kan. Satu hari Walunsari ni masa dia kongsi cerita lah dengan Raja Mambang Segara ni, Raja Mambang Segara ni dia terlepas cakap yang dia ni boleh dan mahir bersilat lah. So macam biasa lah, Puteri Walunsari ni dia jenis tak boleh kan dengar orang terror berlawan ni kan. So dia pun sugilah Raja Mambang Segara ni, jom kita test, jom kita sparring. Kalau tuan hamba menang, tuan hamba boleh mengawini better. Sebab ayahanda dia pernah beritahu siapa yang boleh kalahkan dia boleh kahwin dengan dia kan. So Raja Mambang Segara ni pun apa lagi, pucuk dia cerita, ulang mendatang, bagaikan orang yang mengantuk disorong seorang bantal. So dia orang pun sparring. Sebabkan nak sangat Walunsari ni kan sparring. Raja Mambang Segara ni pun hebat, memang hebat, ilmu tinggi. Kalau tak macam mana boleh menyamar, boleh transform jadi pengemis kan. So dikatakan pertarungan mereka berdua ni berlangsung sehingga 3 hari 3 malam. Cuba kau imagine, kadang-kadang bila boleh fikir tak masuk akal tu. 3 hari 3 malam lawan straight, tak makan tak minum ke diorang ni, tak tidur ke. Tapi itulah mengikut hikayat cerita dia. 3 hari 3 malam, punya hebat orang dulu ni berlawan 3 hari 3 malam dia berlawan. Dan akhirnya guys, Puteri Walunsari dia agak kepenatan dah berlawan situ. Dia agak kepenatan dan letih dah. Ya bayang 3 hari 3 malam berlawan kot, melompat sana terbang sana kan, abugit sana abugit sini. Penat lah. Bila dia dah penat tu, tanpa disedari kain yang menutupi muka dia tu tercabut. So menampakkan wajah Puteri Walunsari ni yang cantik sangat. So bila Raja Mambang Segara ni dia nampak muka Walunsari yang sebenarnya tu, dia mula terpesona, terpaku sampai dia pengsan guys. Just imagine, punya cantiknya Puteri Walunsari ni pengsan Raja Mambang Segara ni sampai pengsan. Tapi bila dia pengsan tu, tiba-tiba wajah dia daripada pengemis tu nak bertukar jadi wajah dia yang sebenar. Wajah Raja Mambang Segara ni tak dan dia bertukar, hilang dari pandangan, hilang dekat situ. Hebat, dia boleh hilang. Dia dah pengsan. Jadi Walunsari ni nak pergi nak tengok siapa dia tu kan, hilang, tak ada tengok pun.
So sejak daripada kehilangan Raja Mambang Segara ni guys, amat menduka cita kan. Kesian Puteri Walendungsari. Dia berasa amat sedih kan, dia frust, kecewa sebab dia dah sayangkan. Dia dah sayangkan Raja Mambang Segara tau, tapi last hilang macam tu. Dia rasa menyesal pula lawan kan. So malam tu dia bermimpi. Okay? Puteri Walendungsari ni didatangi oleh mimpi. Dalam mimpi tu dia dapat tahu bahawa Raja Mambang Segara ni merupakan seorang putera raja kepada Laksmana Peteh, pembesar lah kan, Laksmana Peteh ayah ni. So barulah Puteri Walendungsari ni tahu sebenarnya Raja Mambang Segara ni bukanlah pengemis, anak raja. Dan selepas Puteri Walendungsari ni dia dah dapat tahu siapa sebenarnya pengemis tu, keesokan harinya dia menghilangkan diri. Dia lari, dia keluar dari istana, dari kamar tidur dia. Puas dayang-dayang, pengawal-pengawal istana ni, ayahanda dia mencari. Tiba-tiba Puteri Walendungsari ni hilang tau. You all tahu guys apa yang berlaku. Disebabkan dia terlalu rindu dan menyintai Raja Mambang Segara, dia telah pergi bersama dayangnya ke puncak Gunung Tahan untuk mencari Raja Mambang Segara, kalau-kalaulah dia boleh berjumpa semula. So that's why lah dikatakan sehingga ke hari inilah ada yang pernah ternampak ataupun terjumpa kelibat seorang puteri dan dayang-dayang di dalam hutan di kaki Gunung Tahan, Pahang. Puteri Walendungsari dan dayang-dayang dia sehingga kali ini mencari lagi Raja Mambang Segara tu. Orang nampak, kadang-kadang orang nampak dia dengan payung kuning sambil tabur-tabur bunga. Sebab dia tengah mencari kekasih hatinya sehingga sekarang. So guys, wallahualam, itu adalah hikayat Puteri Walendungsari dari negeri Indrapura ataupun sekarang kita panggil negeri Pahang. InsyaAllah akan datang Abeli akan share lagi cerita-cerita hikayat seperti ini. Kita tengok pula nanti akan datang. Pahang ni banyak juga cerita-cerita rakyat ni. So next time Abeli akan share lagi di samping cerita-cerita seram lah. So sampai sini dahulu yang dapat Abeli sharekan kepada korang. Sehingga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye.